iaitu kita dengar hadis-hadis dan kita dengar ayat-ayat yang boleh melembutkan hati kita. Ayat dan hadis yang melembutkan hati itu kalau kira agak ibarat kita coti. Hasil daripada itu maka dia kalau dia kerah rambut kena tak pakai hijau pun dia ni jadi tugas balik fungsi dia cukup pada. Mula-mula sekali tu kita bawa hadis Bukhari. Kata dia Nabi sabda, hadis ni keluar daripada Nabi kita melalui Abdullah bin Abbas, saudara dia sepupu dia sendirilah. Nabi kata ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah Ta'ala beri pada manusia, tapi kedua-dua nikmat ni banyak manusia punah, banyak manusia memunahkan dia, iaitu nikmat sihat dan nikmat lega. Farah maknanya lega bukan saja lega pitih, tak lega hati. Pitih ni tak saja lega, maksud umum pun tak ada orang lega pitih, tapi lega hati kita. Dua nikmat ni bila Allah Ta'ala beri pada manusia, banyak manusia tidak menghargai siapa benda ni punah jana. Pertama sehat, yang kedua lega. Sehat ni sehat tubuh kita panggil, termasuklah sehat mata tak sakit, sehat telinga tak sakit, sehat kepala tak berdenyut, sehat sendi tulang tidak senuk sana senuk sini. Ni benda ni kita panggil sehat. Cergah, kita panggil cergah. Dia sebut ada cergah ni, cergah belaka lah, jalan cergah, mikir cergah, menengok cergah. Kecergasan yang Allah Ta'ala beri pada manusia ni sepatutnya manusia guna sepenuhnya untuk mendapat keredaan dia. Kalau sehat cergah betul melakah kan, kita pergi tempat di mana orang mengajar, tempat mana orang ceramah, tempat mana orang bersyarah, tempat mana orang buat usrah, sepatutnya kita guna kecergasan letih kita, seni lutut kita ni kita guna untuk tu. Tapi manusia bila Tuhan beri cergah, tidak semua orang guna barang ni. Nabi kata untuk barang-barang berbahaya. Sama ada dia duduk saja ataupun dia guna untuk perkara-perkara yang tidak memberi faedah pada dia dunia akhirat, bukan sebaliknya memberi mudarat pada dia. Ini kesehatan yang Tuhan beri kepada manusia ni, kata Nabi, banyak orang tidak mempergunakan, bahkan orang memunah janakan dia. Yang keduanya farah maknanya ambil bermakna lega, ataupun makna dia sebetulnya farah maknanya kosong daripada kerja. Kita sepatutnya kita buat kerja, tapi boleh kita berhenti daripada kerja. Arti kita akan ada lapang masa sikit. Kelapangan masa yang sekali-sekala Allah Ta'ala beri pada manusia ni, manusia tidak pandai menggunakan. Kadang-kadang duduk saja supaya kita kapur. Orang kapur zaman hari itu, London pun ada lagi. Congok saja di rumah, congok atas tangga, congok orang Cina misalnya, tak ada kerja apa. Dia maknanya tak ada kerja apa, dia boleh buat kerja ketika tu. Masa tu masa dia boleh buat kerja. Anak besar dah, tok lelaki tak ada rumah, tapi sekuat sangat dia sapu-sapu ke bawah rumah, betul aica dia ke bawah semua orang, ataupun sipai kain baju ke tempat tok lelaki tidur. Tapi tak ni buat, duduk saja. Cuma kadang-kadang pun doa mai cari butuh tadi. Tidak mesti sangat butuh lisan, tapi dia duduk saja doa. Sedangkan benar dia perlu buatnya ada, tapi tak ni buat. Hanya orang panggil nikmat farah, nikmat lega masa, lega keluar yang tidak dipergunakan sepenuhnya. Sama ada untuk urusan dunia, sama ada untuk urusan akhirat. Banyak orang kita mengabdikan umur dan mengabdikan masa dengan sia-sia. Ini tak ada sebarang yang orang panggil timah balik, tak ada. Ni benda gini ni nasihat daripada Nabi kepada orang yang nak sangat, pada orang kita Islam, orang Melayu ni kaya, dia boleh guna juga hadis ni. Kepada orang yang nak sangat supaya kita orang Melayu ni taubat daripada dosa, menambahkan pahala, dia boleh guna hadis ni. Mana jangan sekali-kali kita membiarkan masa lapang kita berlalu begitu saja dengan tidak ada sebarang faedah yang boleh kita guna untuk dunia akhirat. Jangan. Begitu kesihatan yang Tuhan beri kepada kita, jangan sekali-kali kita perhabis kesihatan kita ni untuk perkara yang tak ada manfaat apa pun. Dunia pun tak ada manfaat apa, akhirat tak lihat apa sekarang. Sehat saja, lalu begitu saja, dia pagi pas kelak tak ada benda yang kita buat. Jangan. Itunya bila boleh sehat.
kita tidak berasa sihat satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau kita ada berasa kemarin pun lagu ni juga apa, tak ada sakit pada apa, tak ada sendi tulang, tak ada sendi tulang apa, tak ada berapa, maka kita kira duduk begitu saja. Tapi bila ingat sakit kepala sikit, kelabu mata ke, hang mula susah cari tok bomo, cari doktor, mula apa tak nampak berserak sakit kepala. Ketika tak sakit kepala itu tak nampak juga surah, tak nampak juga berasa. Tapi itulah benda-benda yang perlu kita fikir. Pada hadis patah ni kita boleh syarah 4 hari 4 malam 4 minggu pun kita boleh syarah apa ni, menerang pada masyarakat umum kerugian yang kita sendiri buat setelah Allah Ta'ala beri pada kita modal yang begitu besar. Modal ni bukan pitih ada, kita kalau modal di bank, tapi modal waktu yang biasa setiap hari sehat dan lapan masa ini merupakan modal yang besar yang kita tidak pergunakan sepenuhnya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang Allah Ta'ala beri pada manusia, tapi sebahagian besar daripada manusia tidak mempergunakan sepenuhnya, bahkan membuat apa ni orang panggil memunuhkan dia. Pertama as-sihhatu, kesihatan tubuh, wal faragh, yang keduanya lapang masa ataupun kita panggil keluar. Wa 'anil Mustawrid bin Shaddad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'uhu. Boleh berapa? Usbu' ni pada orang mengaji Arab kan, dia boleh baca 3. Usbu', asba', isbi'. Itu bahasa Arab, masing-masing mengikut keadaan negeri mana. Fil yamin fal yanzur bima yarja. Mad dunya wallahi mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yamin fal yanzur bima yarja. Nabi buat misal dunia banding dengan akhirat. Dunia ni kalau banding dengan akhirat, lagu mana nak misal? Nabi kata misal dunia apa namanya? Demi Allah dunia ni kalau banding dengan akhirat kan, tak lebih daripada misalnya mu celup jari seputun dalam laut. Kita celup jari seputun dalam air laut. Pergi berak patah air laut, kau tak nampak biran, kita celup jari kita dalam air sungai. Lepas tu kita dalam air laut, lepas kita dakak tengok. Akak tengok banyak mana air laut lekat. Asli kau banyak dekat sikit pun banyak tu je. Apa ni banding dunia ni akhirat. Kalau mau buat sikit doa, tak luak air laut walaupun ada lekat juga sedikit di jari, sikit doa misalnya hak lekat air di jari tu. Begitulah sikitnya nak wayak dunia ni kalau banding akhirat. Mu duk gila ke dunia, duk gila ke dia boleh 10 riyal, tak apalah, boleh 5 riyal pun tak apalah, rela tinggal semaya. Banyak mana lah. Katalah boleh 100 juta lah. Mu tipu orang boleh 100 juta, mu berjudi boleh 100 juta, mu pola harta orang boleh 100 juta. Bagimu 100 juta ni banyak mana. Tetapi dengan sebab duit haram, dan tiap-tiap barang haram ni boleh tolong mustakat dunia je, tidak boleh bawa pakai akhirat. Maka walau 100 juta, 200 juta, 2000 juta sekalipun sebab BMF ni, kalau banding dengan akhirat boleh kemusaya duit BMF ni boleh kemusaya 2000 juta. Tapi sikit je kalau banding dengan akhirat. Sikit banyak mana? Banyak kalau misalnya air laut lekat di ujung jarimu, bila mu celup jari air laut. Pada semut gata, bakal air titik 2 hari minum tak habis dari kan? Semut gata nak boleh ke air titik ni, nak boleh ke minum habis air titik ni 2 hari minum tak habis. Pakainya semut gata banyak benar. Akalnya semut gata boleh titik banyak benar dia Tapi mu sebagai manusia yang bahasa dia nak balik ke akhirat, mu jangan pandang banyak harta dunia walaupun mana banyak sekalipun. Mu kena reti bahawa harta dunia ni walaupun mana banyak pun sikit, sama sikit dengan air laut hak melekat di ujung jarimu ketika mu celup dalam air laut. Bila kita baca lagu ni dan kita yakin ni sebab benda ni mari Nabi sendiri, dan orang yang buayak ni pun apa ni hadis yang buayak ni pun hadis Muslim benar, maka kita berasa bodoh, berasa sendiri bodoh, duk beradab ke dunia tinggal ke akhirat. Dikumpulkan 2000 juta pun dengan sebab haram dunia dah dia. Baki lagi nak tentu dunia ni berapa dia benda. Dunia ni berapa.
Dunia dana yadnu dunuwan wa dunia maknanya barang dekat. Dana yadnu makna dekat. Dunia makna benda dekat. Benda dekat arti benda hok dia tubuh. Tak tidak jauh. Akhirat mana hok akhir, hok lama, hok jauh kan. Sebagai benda yang kegunaan dia untuk lo ni, untuk dekat lo ni, orang panggil dunia kan. Sebagai benda yang manfaat dia tu sekadar untuk lo ni ya, tak sampai ke dalam kubur nah, tak sampai ke akhirat nah, bukan guna sekat dunia, sekat ni ya, orang panggil dunia kan. Kita semaya terawih jok petang pak juruh. Tapi ada tujuan tertentu. Tujuan orang panggil tujuan lo, tujuan dunia kan. Dunia lah dia. Tujuan kalau maya balasan ni, kalau semaya terawih ke kalau mari sini ada channel. Ataupun jawatan kuasa balasan ni esok bila kat raya dia WPT 100 rupiah mari baca, rupiah mari ngatik balasan dia. Ataupun apa sajalah benda yang kita buat tu atas dasar atau dasar lain buat. Lagu tu dunia lah. Tak sekira berapa, tak sekira kata negom, apa saja benda yang kita buat tu berbentuk ibadat yang sepatutnya kita ambil manfaat di akhirat, tapi kita buat ibadat tu kerana ada sebab tertentu untuk law, maka orang panggil dunia lah dia. Kita boleh faham daripada ayat lafaz fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dan kita boleh faham juga daripada perintah Allah Ta'ala ke Nabi kita Muhammad supaya bakar masjid Dirar. Ni semua dua contoh ni kita boleh kiyah barang lain bakar. Orang buat masjid betul benar di zaman Nabi betul benar. Dan orang tu pula bila sudah masjid jemput Nabi suruh pergi buka dia. Tapi Allah Ta'ala kata tak sakilah, masjid ni masjid Dirar, masjid kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harama Allah. Maka masjid tu kena bakar. Apa? Masjid ni masjid dunia. Bapa masjid dunia? Masjid dunia ni kerana orang ni buat berdeki dengan Nabi. Dia tengok orang pergi ngaji dengan Nabi ramai. Kenapa? Kerana Muhammad buat masjid. Dia buat masjid kata nak ubuk pengaruh orang panggil. Nak ubuk pengaruh. Jangan jadi orang ni pergi pokok-pokok ke Muhammad saja tak mari dia aku kata. Maka kita pun buat kata supaya hak dia tu buat. Hak dia tu buat dia buat masjid. Aku nak buat kata maka dia buat masjid. Walaupun sebutnya masjid yang dipanggil Nabi untuk dibuka, tapi Allah Ta'ala suruh dibakar. Maka dia bakar dia. Dosa atau tidak? Jawabnya duduk lah moga bagian di bagian dunia. Macam tu. Contohnya boleh sebut semua. Dengan sebab hati perlu orang buat masjid ni kita nak baca tak boleh. Nabi pun tak boleh baca juga kalau tidak dibuat riwayat dia. Maka kalau dibuat riwayat kita kata ni, masjid dia tu masjid dunia, sembahyang dia tu sembahyang dunia, mengajar dia tu mengajar dunia, ceramah dia tu ceramah dunia, maka kita boleh tahu sesuatu. Tapi perikat Jibra'ilnya, perikat Jibra'il beritahu kat Allah tak ada. Apa yang ada ialah masing-masing beringat, masing-masing patah lari yang belakang. Ketika tu kita beritahu sendiri lah mana dunia, mana akhirat. Jadi kesimpulan yang mana sebut sekali lagi, dunia ni bukan semata-mata cari harta. Sebut cari harta dunia lah, dah. Berapa lagi? Nego kat dunia lah, dah. Motor-motor kat dunia, dah. Sebagai benda yang kita buat di dunia, tapi benda ni boleh makan pakai akhirat lah. Kalau lagu tu tak panggil dunia, dia panggil akhirat. Tapi benda tu benda yang kita, kalau benda tu benda ibadat, ia kira ibadat ni akhirat ada dia ni. Tapi kalau kita buat ibadat hak bahasa jenis akhirat, dengan tujuan lah benda ni dunia lah. Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebuah neraka Tuhan cadang kepada orang sembahyang dia lalai. Sembahyang kita kira ibadat. Dan ibadat seorang-seorang pun kita buat untuk cadangan hidup di akhirat. Tapi kalau ria, kalau lala, kalau kedekut, semua ni Tuhan kata aku nak cadang neraka. Artinya sembahyang juga ada sembahyang akhirat, dan ada sembahyang dunia. Masjid ada masjid akhirat, ada masjid dunia. Bayar dulu, betulkan dulu, cat lagu tu, arkitek buat dulu, pelan dulu. Tapi terletak di atas bismillah kita asal bismillah orang panggil nama itu mulut iltak hijau kita tu, kita dengan Tuhan yang Tuhan tahu dunia ke akhirat. Kalau Tuhan tahu dunia kat dunia lah, walaupun kita mati hidup, kerja mata, kerja kaki, akhirat dia jadi dunia juga. Jadi dunia dengan akhirat kita bukan bagian lain-lain tidak. Bagian tu terletaklah di atas uti tak uti, pandai tak pandai kita bentuk benda. Jadi oleh yang demikian, bila kita baca hadis lagu ni, berasa tak sendiri buat dunia.
Kalau kita nego pun, kalau kita nego royak, kalau nego lagu ni boleh hutang banyak. Tapi kita reti hutang banyak ni haram Islam. Kita kira dunia tak salah. Biarlah boleh kawan boleh 10 sen pun, asalkan kawannya 10 sen ni jelas. Boleh makan di dunia, boleh makan dalam kubur, boleh makan di akhirat. Kalau dia mau wayakkan boleh hutang banyak-banyak tu, jual dadah ko, idah dadah ko, ataupun buat apa panggil, buat lari cuka ko, apa semua sekali. Kau benda-benda orang panggil ni lah, benda-benda kata yang ia tidak sanggup dengan Islam. Kita buat kena juga. Kita kira belah lah. Kalau ni boleh fikir banyak pun, dunia. Arti bonus kat dunia, tapi salah di akhirat. Itu Nabi kata mad dunia fil akhirah. Tidak adalah dunia ni banding akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbahu fil yamin. Melainkan serupa dengan benda serupa dengan air yang melekat di hujung jarimu bila mu celup dalam air laut. Banyak mana jalur air laut, banyak mana je air laut lekat di hujung jarimu, banyak tu lah hak mu tengok basa-basa sikit. Belah tu lah misal hak boleh kemung di dunia, skill kalau kamu buat untuk dunia, dan hak akan boleh kemung di akhirat pula kalau membuat benda yang sama tapi buat jadi akhirat. Kalau kita buat dengan tujuan akhirat, air laut dah. Tapi kalau kita buat untuk dunia, boleh basa-basa sikit. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجري أسك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء قال فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Jabir kata, saya sahabat nama Jabir kata, aku dengar Nabi, aku tengok Nabi satu kali, aku bersama Nabi, lalu Nabi berjalan, lalu ikut peroneh tempat Allah tahu siapa, berapa kita panggil peroneh, ada perhimpunan siapa-siapa saya. Di peroneh tu ada anak kambing mampu seekor. Nabi lalu ikut tempat Allah buang siapa, dalam tempat buangnya siapa tu ada anak kambing mampu seekor terguling di situ. Nabi tanya, dia kata dalam ramai-ramai pokok kita ni, siapa dia sanggup beli kambing mapuh ni dengan 10 sen? Kalau tuan kambing nak jual, tuan kambing mapuh nak jual kita 10 sen je. Sepatutnya harganya 10 riyal kalau jika dia hidup. Bila dia mapuh ni dia nak jual 10 sen kita. Dalam ramai-ramai pokok kita siapa dia nak beli kambing mapuh ni 10 sen. Sahabat Nabi kata, "Sokak 10 sen wis saja tak sih?" Tu sokak 10 sen wis saja pun tak sih. Nabi kata cara Nabi berdakwah tidak kata dia mesti royak dia. Hak tika dia royak. Hak tika dia bersoal jawab. Dan cara bersoal jawab ni biasanya lebih semakan, lebih marah, lebih menyerap masuk dalam hati pendengar. Nabi kata dunia ni supaya bakal maku ni. Allah Ta'ala anggap dunia ni supaya kita semuanya anggap barang mampu. Kalau barang mampu ni usahakan nak beli 10 sen saja pun tak sih. Maka dunia di pandangan Allah Ta'ala lebih hina lagi daripada kami mampu di pandangan kita. Kalau kita berasa jejek nak pergi dekat dengan kami mampu, begitu juga lah dunia ni para hadirin semua. Apa ni kata Nabi, Allah Ta'ala pandang jejek lebih pada kita pandang jejek pada bakar. Ni semua ni tujuannya nak menimbulkan rasa cemuk, rasa muak dalam hati umat Islam terhadap dunia. Jadi boleh yang demikian bila kita duduk di muka dunia ni, jangan buat dunia. Kita buat sekali buat akhirat dan bayar tolong juga, bayar tolong. Mayat tolong, sedekah tolong, ngaji tolong, ngatik tolong, berkaitan tolong, politik tolong, gapo lagi bini beranak tolong. Tapi kita buat atas dasar kita buat benda hak Tuhan setuju. Orang lain marah-marah ni kita. Asalkan Tuhan aku setuju. Itu orang panggil akhirat. Kalau nak buat bertujuan ni belah mana tahu orang marah kau? Orang setuju kau? Kalau nanti tetua orang dulu setuju, orang dulu malu, baru kita nak buat dunia lah. Walaupun kita Mekah 4 kali sehari sekalipun, bila kita buat atas dasar orang dunia, atas dasar Tuhan akhirat. Dia ni banyak benar. Politik gapo ni. Tak boleh buat. Orang malu. Orang tu kadang-kadang buat kapung, kadang-kadang kerjaan, kadang-kadang bergapo lah. Asal sifat pada orang marah kita pun tak jadi nak buat
Sedangkan kalau kita buat Tuhan yang tak marah, bukan Tuhan setuju, tapi kita kacak nak buat kerana dia takut orang marah, dunia lah. Walaupun jenis apa sekalipun, dunia lah. Allah. Bila sebut kata dunia, lebih hina pada pandangan Allah Ta'ala, lebih daripada kami mampu hina di pandangan kita. Ada gapo berasa nak tanya? Boleh. Gapo saja pun Nabi kita ni beri kaedah. Dan Islam ni ajar pada kaedah gitu. Kadang-kadang dia perisi juga kadang dia buat kaedah. Jadi hak betul kaedah ni dekat dunia ni belaka. Hak betul dengan kaedah dengan Tuhan kan akhirat belaka. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Dunia ni jak penjara orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dunia J bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ni pun satu daripada bentuk nasihat Nabi. Dan nasihat Nabi ni banyak jenis, banyak rugi. Ada dia kata lagu tu semuanya bertujuan nak suruh kita umat Islam ni berasa benci ke dunia. Dia nak suruh kita ni berasa no akhir. Dia kata dunia ni J bagi orang mukmin. Sebagaimana orang duduk lagi, tak tahulah kita orang tak biasa masuk J belah mana tak tahulah, tapi dengar khabar dia masuk J kat pakat taksi belakang duduk lagi tak kan. Walaupun boleh makan, walaupun boleh minum, hatta orang duduk pak ISA ni, dia kemuting batu raja hari tu nak makan berapa boleh tanya panik dah tahu dia pergi dah situ tu. Nak makan nasi minyak, boleh nasi minyak, nak makan ayam panggang, nak makan cicah, boleh lah. Tiap-tiap pagi dia mari air ketah. So boleh makan dapur ni. Tak usah juga dia mau duduk batu gajah. Kenapa? Kerana walaupun tidak J, supaya dia jugalah. Kerana kita tak boleh kecek, kita tak boleh cara, tak boleh ngajak, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, tak boleh berapa wak. Terus panggil air daging. Nak gitu kan? Air daging, dia pun panggil air daging. Tak tahu kita kira kan? Ujungnya jadi air daging. Tak gitu kan? Air terjaga, makanan terjaga, lapu elektrik siang malam pagi kita duduk pulau rumah rehat pokok hari-hari cukup lekat peraja je. Tapi kalau dia tahu dia kaya daging, tak sedar lari tak gitu kan? Gitu juga lah orang. Jadi selagi orang mukmin duduk atas dunia, maka ibarat orang mukmin duduk dalam jalan. Kerana banyak benda-benda hak nafsu kita tak nak buat. Sebab dalam kita berkuah surat khabar nombor 1 loteri 500,000 kita beli RM1 bolehnya 500,000. Siapa dia tak say kan? Siapa dia tak say nak pula kalau malam tu mimpi tengok nombor nak pula nak dia kan? Allah malam mimpi kita ikut lebar malam tengok nombor mapuk balan-balan pagi nampak lagi balan-balan nombor lagi dia kan? Allah kita duduk macam sangat tengok kepiah kapal tak boleh lah tu tak isi kan atas ingat kepada Tok Lebar walaupun kita hiduplah keadaan sesak walaupun berapa sekalipun ini dugaan Tuhan cobaan Tuhan walaupun seria daripada seria boleh 500,000 nah tapi judi dia bila sebut kata judi kat dunia boleh rumah batu boleh pergi ke Mekah dengan 500,000 nak pergi kali setahun tak boleh tak pergi 500,000 bakali kalau umur tua sebab kita ni kalau pergi nak tahun tak habis lagi pergi 500,000 pergi ke Mekah. Kerana dia pun begitu dengan sebab harta dia panggil harta dunia, maka dunia walau belah mana banyak sekalipun tak lebih daripada hak basah-basah lekat di ujung jari bila kita sebut dalam air laut. Mana kalau kita boleh air sebutir laut. Kalau kita tidak buat lalu boleh hak basah-basah tu je. Hak sebutir laut hilang. Dan kita jangan fikir tak boleh kita. Maknanya kalau kita bangun pagi tu nampak nombor. Apa ni ingat mimpi malam tu mimpi. Ketabung apa panggil ketabung doa ni. Moga tu dia tambah juga ada value moga berapa bakar dia jual tu dah dia. Kita duduk ulang kita lalu kok bakar jual itu lah. Kita bunyi. Kita Tuhan tahu kita dia perlu gerakan doa. Jadi dia ni boleh pahala. Kita boleh pahala kerana tu boleh pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri pada kita serupa dengan hak Nabi Wahyat, iaitu sama banyak dengan air sebutir laut. Kalau membuat akhirat boleh ibarat pahala boleh sebutir laut. Tapi kalau membuat lalu pahala akhirat membuat hak dia dunia boleh basah-basah hujung jari. Tapi kita
Apa saja. Satu dia tengok, sila tengok reti ni comel. Kita tengok, Allah, comelnya reti, tapi kita. Tuhan tahu hati kita berbanyak, doa kita boleh pahala. Kita boleh pahala, kita boleh jadari, comis. Kalau kira banyak air laut di akhirat kita. Tak comel reti ni, atas muka dunia ni. Comel hak tu muka je, hak di tubuh tu korak, kau kodi, kau belah mana, tak tahu lagi. Tu pun kita guyuk dah, ketagunyuk dah. Dari dia ni. Akhirat kelak comel semua ti. Dan bila kita baca hadis-hadis mengenai dengan berdari comel di akhirat kelak tak. Mutahuwek lagi ingat kau tu di muka dunia. Allah. Jadi benda lagu ni lawa panggil benda melembutkan hati kita. Untuk lebah mana, untuk wali mana pun dia tidak lembut dengan saja-saja. Dia lembut dengan benda-benda begini. Dia dengar ayat, dia dengar hadis, dia dengar nasihat-nasihat ulama. Maka hati manusia yang keras tu pun akan lembut, pecah, tubi air jadi barang. Punya politik pasal ayat tu ngajar Quran 300 ya. Lepas tu ceramah sekali. Kita nampak 300 ya balan-balan Allah. Kita kampung jarang-jarang boleh 300 ya. Mana ya kita kampung ni boleh 300 ya. Jual padi sekali setahun. Tu putih kau tak makan tikus. Tu kadang-kadang bau-bau tu jualnya tak aja boleh 300 ya, biar boleh 30 ya pun dah ni mujud. Main si 2 ya 100 hingga. 100 nya boleh 2 ya tolak buat ni. Tiba-tiba dia mau alih tawar 300 ya sebulan, 500 ya sebulan, 1000 ya sebulan. Kita nak ceramah sekali. Nak ceramah benar lah panggil kebangsaan. Ya calon bolak-bolak ceramah dengan Islam. Tapi kita ni gerak kita boleh pahala. Ketiga hari ni tak khabar sebut. Tak nak sebut dari mana. Ada nak sebut sikit lagi. Kita bacalah sahabat. Baru satu orang ceramah. Tuan-tuan semua kalau masuk pah boleh syafaat di akhirat kelak. Kalau masuk pah dapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Orang tu kita tanya Tok Qadi. Tok Qadi besar. Sama nak saklipi kau sabda apa tak tahu lah. Kita tanya Tok Qadi. Semati kau Tok Qadi kalau masuk pah ni dapat syafaat Nabi di akhirat. Tok Qadi tu kata karu. Tok Qadi tu kata karu. Baik. Kalau kita tanya dia pula, Tok Qadi semati kau kalau Islam, kalau jalan ke Islam ni huru-hara. Semati kalau Islam ni pecah belah. Tok Qadi tu nak kata karu juga kau tak berani kata. Tok Qadi yang sama tu sanggup kau tidak dia kata karu juga kepada orang yang mengatakan kalau Islam dilaksana maka Islam dunia ni jadi huru-hara. Kalau kita ditanya dia huru-hara mati kalau kita buat Islam. Dia berani kau dok kata karu supaya dengan dia kata karu tadi. Tapi walaupun kata itu lama dah disebut-sebut Islam ni huru-hara, Islam ni pecah belah, Islam ni menimbulkan itu ini, tak lagi dengar daripada Tok Qadi tu, Tok Qadi kecil, Tok Qadi besar, kata karu dan sahabat tak lagi dengar. Apa dia? Sedangkan hak ni, hak mustahak dia kata karu tu. Hak kata Islam ni menimbulkan huru-hara, hak ni, hak mustahak karu tu. Hak ni, tak tu lagi boleh kita kacik lagi. Kerana bagi amal bos bagi orang duduk lepas ni, geleding-geliat duduk lepas juga ni, walaupun dia bersih, dia marah, dia kata buana aku duduk lepas juga ni. Bagi amal kata epas putih ni, supaya amal duduk kata lama-lama dah, supaya apa ni? Tapi tipah ni supaya orang panggil jepuk makan nasi. Pakcik jepuk makan nasi rumah hamba esok. Jepuk makan nasi bila siapa tanya esok dia mari ke rumah hamba lah panggil makan nasi. Pakcik makan nasi rumah hamba. Kalau dia mari ke rumah hamba, hambanya kat nasi semati, nasi setengah tak ada hamba. Dia marah ke tak kan? Wah, ustaz akak nasi kita nanti laut kan, nanti saya jika tu kalau hamba kata hamba tak jani nak pergi laut, hamba janinya nak akak nasi. Pakcik semati ke jepuk tak makan nasi ni untuk nasi sepinggan aja, kau sebut kata nasi ni dia termasuk api. Mana sayur dengan gula, dengan sambal, dengan hijau, bukan dengan beledar, dengan wahulu, dengan pisang, bukan dengan teh sekali masuk belakang dalam jemputan nasi. Jadi dia ni sebut kata jemputan makan nasi ni masuk habis. Nasi pun masuk, sayur masuk, gula masuk, acar masuk, pasta beledar pun masuk lagi, teh masuk lagi, bukan buah-buah, tak ada tu masuk lagi.
Masuk lagi dalam itu tanah situ belakang. Begitu juga para hadirin semua. Wah ni masuk Quran, masuk sunnah, masuk ijmu', masuk qiyah. Kalau tak elok lagi syafaat Nabi di akhirat dah, tak nak lagu mana? Kalau tak elok lagi syafaat Nabi, Quran, hadis, ijmu', qiyah ni, nak lagu mana? Nak beri syafaat Nabi di akhirat dah. Jadi dia mudah dapat kahwin sekarang tu mana? Tanya tak ada beraya ni lah. Dia duduk jajak. Jumpa saya lihat sama neraka. Dan bila dia tanya apa yang tidak sumbat balik peluk ni. Kata dia buat peluk ni lah. Atas dunia itu lah. Buat atas dunia itu aku nak peluk ni lah. Atas dunia itu tumpuan aku punya peluk ni. Takut tak ada pipis. Takut tak pernah peluk ni. Gotu gani pipis. Gotu gani. Pipis tu bukan nak pipis. Nak pernah peluk ni ya berlakunya. Jadi benar aku duduk susuk kau orang. Atas dunia itu. Adalah dalam dunia aku ni. Tuhan apa? Tuhan tunjuk habis. Fadihah. Mana Tuhan skandal tu Tuhan buku habis. Akhirat atas dunia ni. Kita gotu kita buat ni. Tak nampak nak bela peluk tu. Duk nampak bela Obama. Duk nampak bela Islam. Hakikatnya nak bela peluk. Minta kekosong. Akhirat kalau benda kita susuk tu Tuhan buka semua sepenuh dalam kubur di akhirat kelak. Hadis ni tuan-tuan boleh baca dalam Riyadhus Salihin sepenuh. Riyadhus Salihin ni bukan kitab pelik sangat. Kitab boleh kata orang baca di seluruh dunia Islam. Satu daripada berkat yang Tuhan beri pada Imam Nawawi. Gilah Mekah, Benuh, Negeri, Morocco, mana dapur mana tu. Kalau sebut kata Riyadhus Salihin kena belakang. Dalam tu ni ada sebut Allah Ta'ala balas pada tu alim yang kecek lagu lain, yang buat lagu lain, iaitu dengan cara Tuhan pecah perut dia, belakang agak perut berela-rela dan neraka. Kerananya bila dia tanya kenapa, jawabnya itulah kerana benda dia ni lah benda aku susuk sangat. Atas dunia aku susuk benda ni, akhirat lo ni Tuhan buka lah. Ni sebenarnya matlamat perjuangan aku ni ialah orang perut. Orang dari semua kita berjuang ambo lawan-lawan tak tahu. Dia ambo duk wayak sangat tu lah benda ni. Kita berjuang lepas ni arti kita nak balik semula, nak keruk balik Quran, hadis, ijmu', qiyas supaya barang ni tegak di muka dunia. Kalau benda ni tak boleh lagi nak cari syafaat Nabi di akhirat elok, cuba wayak kawan nak boleh ke syafaat buat lagu mana? Kalau dengan Quran pun tak boleh, dengan hadis pun tak boleh, dengan qiyas pun tak boleh, dengan ijmu' tak boleh, nak apa lagi? Tu dia duduk. Lebih-lebih lagi sepatutnya ada demo nak gatal mulut nak duit tua sangat kan, dirayaklah pada orang, pada parti dia tolak bulat-bulat syariat. Dirayak ke dia bahawa cara lagu ni tak betul, tapi pernah Tok Qadir kecek, Tok Qadir bersalin kecek lagu tu duk ada tu sebab boleh tanya apa tu tak kaya rayak kan dia duk rayak lagu ni. Itu dia benar ni hak sak khabar kemari dulu. Utusan Malaysia muka depan balik kiri ambo ada guti tulis tak khabar. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ni je bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dunia je sebagaimana orang duduk dalam je tak puas hajat, tak puas nafsu. Begitulah orang mukmin tak muka dunia tak puas hajat, tak puas nafsu. Banyak nafsu-nafsu kita nak buat tak boleh, nyekat dihukum. Begitulah keadaannya orang mukmin. Apa namanya? Supaya duduk dalam je jugalah. Dan syurga bagi orang kafir. Sebut kata orang kafir supaya orang munafik jugalah. Dia kafir dengan munafik ni Tuhan bubuh tepatlah kau innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Allah Taala akan tok sekali orang kafir dengan orang munafik. Orang munafik orang mengucap berkalimah syahadat tapi hati dia berbelah bagi, berpura-pura kata orang muka dua talan muka dua. Siapa tanya semaya dia maya, siapa tanya judi dia judi. Tika semaya bang dia semaya bang cara Islam. Tika mereka negeri dia mereka cara orang putih. Jadi benda lagu ni benda apa muka dua, muka orang putih penampak dia, muka orang Islam penampak dia. Bagi orang macam ni memanglah dunia ni syurga. Kenapa dia boleh hidup bersama dengan orang kafir sendiri ni? Orang kafir pun tak mahu ke dia pun boleh terima orang kafir buat. Ada apa? Senang lagi dia ni. Atas dunia ni kafir seorang mukmin. Jadi kalau orang kafir boleh terima hak perangai orang mukmin, dan orang mukmin boleh terima perangai orang kafir kan? Syurga dah kan? Tak ada benda. Kita ni ada bala, ada musuh. Dia tak ada manusia atas muka dunia, tak ada musuh. Dia musuh bagi kita ialah orang menolak syariat Islam. Tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Cina, tak kira berapa pun sifat kata tolak syariat Islam, walaupun dia bapa Tok Sahid Arab, bapa Tok Sahid sekalipun, musuh bagi kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sumpah ke Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Mati dibunuh Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab dia kata Allah wari Nabi. Kepak dawa Nabi. Kepak Tok Sahid benar. Bapa Tok Sahid pun, wari Nabi pun, dia tak benar mengaku, aku sumpah. Tuan.
Kita lah ni duk baca tabat tiada tu, kita duk nyupoh tu. Bila orang-orang yang tabat tiada habis. Dia mengerti kalau dia baca tabat tiada, dia duk nyupoh Abu Lahab. Supoh apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Supohnya kerana harta dia begitu banyak, perusahaan dia begitu meluas, dia bunuh sepenuhnya untuk menekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai orang yang menggunakan harta dia menekan Islam, menggunakan pengaruh dia, perusahaan dia, bergapo sokongan dia orang pada dia guna untuk menekan Islam, maka Abu Lahab lah orangnya dan dia kena supoh Tuhan. Dan mana orang yang baca tabat tiada tu bukan supoh ke Abu Lahab saja, tak supoh pada orang yang pernah supoh Abu Lahab supoh lah. Kerana Quran ni dia elok pakai akhirat kata dia. Quran ni dia hidup pakai kiamat. Abu Lahab mati dah muda. Bila Abu Lahab ni mati dah muda. Kalau kerana Abu Lahab tu, kalau supoh ke Abu Lahab tu untuk Abu Lahab seorang dah, buanglah ayat tabat tiada tu enggak Abu Lahab mati dah muda. Tapi bapa bila Abu Lahab mampu lama pun tabat tiada tu ada lagi pakhlala ni? Jawabnya walaupun Abu Lahab tu mampu, tapi kerana Abu Lahab tu hidup lagi pakhlala ni, kan sekiranya ada orang meniru. Bila ada yang bunuh harta, bunuh pengaruh, bunuh gapo dia untuk menekan Islam kan, maka Abu Lahab dah pesingnya. Kena supoh lah. Allah Ta'ala supoh, malaikat supoh, kita hok baca tu pun supoh. Enggak, Allah Ta'ala ni bila dia nyupoh, dia tidak supoh kita. Kita ni kadang-kadang supoh kata kenapa yang tumatan ni, tak pada supoh, tak ada apa-apa lah. Jadi tidak dia dulu lepas dia buat supoh boleh dia buat gapo lagi. Tu ada bila dia supoh, akhirat dia buat lagi. Tidak kata supoh sekat dunia, akhirat dia lepas dah. Atas dunia dia supoh, akhirat dalam kubur tu dia latung, dia kerala, dia solo, dia raduk, dia berapa kepala dia dah. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ujung pada tabat dia sayasla. Dia tak kata saya dahulu. Kalau saya dahulu makna dia akan masuk. Sayasla ni walaupun terjemuh makna masuk, tapi tak kena sebenarnya. Sayasla ni agak-agak salah. Dia ni akan kena salah, kena layu. Sayasla naran, dia akan dilayu atas api. Ada masa-masa Tuhan bawa orang dia bakar. Dan ada masa-masa Tuhan layu orang atas api. Hos ngotinya kita layu atas api dengan bakar atas api ni mana lama beleding geliat benda menyawa. Kalau ambil bagian menyawa lah tapi dalam api, sementara dia lepasnya kan. Apa? Tapi kalau pasal layu salah kita tak bakal jap pagi tak gelap duk beleding geliat seksonya, merau, tepik apa semua sekali. Tuhan manusia ni reti dia lagu tu. Nak suruh manusia ni reti bahawa lakon-lakon ni bahasa jenis pedih nama, bahasa jenis sansara lama, bahasa jenis merana keterusan. Kenapa? Kerana bahasa layu, bahasa salah dia. Bahasa layu tu bahasa suruh dalam putus hati kita je. Aku layu dia. Kenapa tak mana sikit aku akak sikit, nampak sejuk sikit aku terus sikit. Jadi nak suruh tahan lama sakit. Dan nak suruh termasuklah kepala ni pahit, rasa pergi ke neraka. Dan inilah orang panggil riqaq, benar-benar yang boleh melembutkan hati manusia. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yajza biha fil akhirah. Wa amma al-kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza ufdiya ila akhirati lam yakun lahu hasanatun yujza biha, rawahu Muslim. Allah Ta'ala tidak banyak pada orang mukmin satu kebajikan pun. Allah Ta'ala kata mana-mana manusia yang buat kebajikan pada aku di muka dunia ni, syaratnya dia mukmin lah. Kalau dia buat kebajikan itu kebetulan ya, tak jadi. Kalau kita minta semi, pakai Cina. Pakai kapil lah, Cina kau Melayu kapil serupa lah. Pakai bui semi sebik, dia pun bui lah. Bui itu kerana orang ni rajin mai beli kedai ni. Bukan kerana beriman Allah Ta'ala bunyi orang buat masjid juga dia bahasa muju boleh wisah sama. Tak. Bui kerana apa ni? Dia ni saya lama. Itu orang panggil pemberian lagu ni, walaupun orang panggil buat kebajikan, tapi itu tidak bukan buat atas dasar dia iman. Kalau buat dengan dasar beriman, di dunia Allah Ta'ala baik, dan di akhirat juga aku balas baik. Di dunia aku balas baik, aku beri dia sehat, aku beri dia murah rezeki misalnya, aku beri dia hidup senang, hati dia senang, tidak serabut perut begitu begini, itu hak dunia lebih kurang. Di akhirat kalau aku beri dia pahala banyak, dosa dia aku ampun. Itu kalau buat kebajikan di dunia atas dasar mukmin. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah. Ada orang kafir, sama ada kafir ni Arab, kau Melayu, kau Cina, kau
Kalau dia kafir dan bila-bila kafir pun buat bajikan juga, maka Tuhan kata aku beri makan ke dia sebagai balasan kebajikan hak dia buat kat aku atas muka dunia. Kalau dia ni kafir buat bajikan juga, aku balas baik. Lagu mana? Aku beri dia piti banyu, aku beri dia tubuh segar, aku beri dia berapa. Ini pembalasan aku kepada dia kerana dia buat kebajikan kat aku di muka dunia. Tapi di akhirat kelak, di akhirat kelak hatta idza aqba al-akhirati, hingga sampai bila dia sampai ke akhirat kelak, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Akhirat kelak tak ada sebagai kebajikan pun yang boleh aku balas balik pada dia di akhirat kelak. Akhirat kelak nama dia tak ada sebagai nama penderma. Nama derma di atas dunia ada, di akhirat pun tak ada. Nama dia adalah senarai orang yang beri derma. Kerana walaupun dia beri juga atas muka dunia, tapi beri bukan kerana iman dengan aku, tapi kerana ambil hati sayang ke berapa semua sekali. Dan ambil hati sayang ke, dengan sebab sayang di dunia, maka aku berilah balasan di dunia. Kita pun gitu jugalah para hadirin semua. Kita gitu jugalah. Kalau kita buat sebagian benda atas rasa sayang, malu sayang, jangan ada harap hak piti kita habis berapa habis tu boleh balik akhirat. Kalau kita nak cukup kena pahala akhirat kelak, kejam mata rapat kita beri lillahi ta'ala. Banyak ni malu kau tak malu dekat orang, itu masalah kita. Itu je. Jangan piti habis. Pahala tak boleh. Nak berdosa tak dapat. Oh, ada. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Wa fi riwayatin huffat badala hujibat. Illa 'inda Muslim huffat badala hujibat. Abu Hurairah kata Nabi bersabda, neraka ni Tuhan pagari dia dengan benda syahwat, dan syurga Tuhan pagari dia dengan benda hak beci dengan syahwat. Mana kalau kita boleh tengok syurga lah ni, kalau kita boleh tengok lalu syurga lah ni, maka nak menyapa ke syurga ni pagar Tuhan pagar sendiri dengan benda hak tak berlagu dengan nafsu. Pergi ikut fitutu pun tak berlagu dengan nafsu kita. Pergi ikut ni pun benda hak tak berlagu dengan nafsu kita. Tapi kalau kita boleh tengok lalu melawak lalu neraka lah ni, maka luar ni penuh pagar dengan benda hak berlagu dengan nafsu dah. Kut luar orang yang masuk syurga ni syaratnya orang tak mayang misalnya. Jadi dia Allah kata muncul. Jadi sebut kata mayang terkena dengan kita. Jadi orang tak mayang, orang tak poso, orang hok gapo lagi. Orang tengok orang lain, dia tak poso, tengok orang buka poso juga, buka poso batik waktu apa. Ini benda hok berlagu dengan nafsu kita. Jadi dia ni. Benda sebanyak mana benda hok berlagu dengan nafsu kita, hok kena dengan nafsu kita, kalau kita buat, arti ni kita ni cukup syarat lah untuk masuk neraka. Itu dia. Sebagian benda kita buat, sama ada buat dengan mata tengok, buat dengan telinga dengar, buat dengan otak mikir, buat dengan tangan tulis, sain, pakuh, apa semua sekali ni semua ni kerja-kerja tangan, kerja-kerja amalan-amalan berlaku ni. Buat dengan kaki basikal, jalan kaki, tekan minyak kereta, runga, lopak, ni semua ni kerja kaki berlaku. Sebagian perbuatan yang kita buat kena dengan nafsu, tapi tak kena dengan agama, arti kita ni buat syarat untuk melayakkan kita ni masuk neraka. Itulah kata Abu Hurairah sebagai sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitanya kena betulah. Kena betul hak agamanya berapa dia, hak nafsunya berapa dia. Supaya bila kita buat kita boleh betul lalu. Ni nafsu, ni agama. Kalau buat turut nafsu, arti kita buat syarat. Cukup syarat lah aku ni untuk masuk neraka. Kalau kita buat benda hak tak berlagu dengan nafsu, maka kita buat juga, artinya cukup syarat dah aku ni untuk masuk syurga. Kemudian Nabi kata, wa an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت حتى ظننا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه حمله فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر
أكلت حتى امتدت خاصرتاه استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال قدرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة متفق عليه. Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Setengah daripada benda aku duk bimbang sangat lepas pada aku mati ni ialah pembukaan yang Allah Ta'ala buka untukmu daripada keindahan dunia dan daripada kecantikan dunia. Nabi kata, aku nak mati dah, tua. Lepas pada aku mati ni tak ada lah benda aku bimbang lain daripada benda ni. Benda aku bimbang ni ketika aku ada tak apa, moga aku boleh royak, bagian tak salah lari, bagian ni jangan. Tetapi dia aku mati, kon buat gua lagi, moga aku tak ada dah. Kebetulan benda ni nya benda comel, benda enak, benda comel, benda sedap mata mandang, sedap telinga dengar, sedap ngecak lidah ngecak, sedap otak mikir, benda comel. Sebab itulah orang ni nak dia ni. Kalau maksiat ni bagian tak comel dan awal lagi, gong mana nak buat? Nak dia ni. Makan tak sedap, telinga tak sedap dengar, mata tak sedap nengok, bagian maksiat. Tak siapa dia nak buat? Bagian maksiat dah sekali. Pas lidah pun tak sedap ngecak ni dia. Kalau kita kata awak lah, awak ni kalau Tuhan buat dia pahit depan, gong mana nak bini? Nak dia ni. Pas kalau makan pula putih lah, Pak Ali, Pak Lai tak boleh bangkit minum awak. Tak siapa dia nak makan? Tiba-tiba sebanyak mana benda waktu haram ni, apa nama panggil lidah sedap ngecak, apa nama mata pun sedap mandang, tangan pun sedap jamu, kaki pun sedap pergi, otak pun sedap mikir. Hak ni je aku bimbang, hak ni je yang menyebabkan aku ni bimbang benar. Nabi kata bila aku mati kan, zahratid dunya wa zinatiha. Zahra mana bunga-bungaan dunia dan perhiasan dunia, ataupun kita panggil keindahan dunia. Jadi benda ni lepas ada aku mati ni, Tuhan buka benda ni kepada kamu, keindahan dunia sepenuhnya. Kalau lepas Nabi mati juga, negara-negara ni lepas sebuah jatuh tangan awak Islam, lepas sebuah jatuh tangan awak Islam. Dengan sendirinya kerajaan menjadi luar, pakak menjadi khobsah kita, apa ni, harta menjadi tambah banyak. Cuka tu, cuka ni, ada bermacam-macam jenis cuka yang menyebabkan kerajaan Islam mempunyai harta yang banyak. Aku benar-benar takut harta yang begini banyak ni memesongkan daripada garisan pasar. Faqala rajulun ya Rasulullah awa ya'til khairu bisyar. Bila Nabi ceramah lagu tu, bang satu orang sahabat, ada ya Rasulullah kata, ditanya, adakah benda molek ni bawa benda uduh? Islam ni molek bukan? Bila Islam ni barang molek, adakah kalau kita perang boleh harta banyak, boleh negeri luar pun dah perang dengan nama Islam, adakah mari benda tak molek juga? Ya sebab kita buat barang molek, barangnya barang molek. Adakah bila kita buat barang molek ni jadi barang tak molek tak pada tu? Adakah musabah gitu? Bang seorang sahabat, Nabi senyap tak jawab. Tapi orang yang menanya ni faham bahawa boleh jadi turun wahyi gamuknya, turun wahyi tiga tu. Bila sudah senyap gitu, Nabi ni sapu peluh. Nabi sapu peluh dahi dia. Pasti Nabi tanya, tadi orang menanya tadi mana orang yang tanya aku soalan tadi, dia aku tak jawab lagi tu, pergi mana dia? Dan cara Nabi menanya ni bukan Nabi nak marah dah. Tidak kata pergi mana orang tadi pandang menanya dah. Bukan Nabi tanya sebagai agak-agak nak ucap terima kasih gitu. Wa ka'annahu hamidah. Bila Nabi tanya orang menanya pergi ke mana, orang itu mari. Nabi kata gini, benda molek kalau kita buat dia tak jadi uduh. Tetapi masalahnya gini, Nabi kata, bila perang kemarau, bila musim kemarau panjang, kali ni mari hujan lebat boleh 2-3 malam, umumnya rupuk naik ijah. Bila rupuk naik ijah molek, kambing hok tak jumpa rupuk lama ni makan juga, kadang-kadang mampu ke diri. Tengok cara misalnya Nabi. Tak gitu kan? Kemarau lama, 2-3 bulan kemarau, habis kalau rupuk mampu habis. Tiba-tiba mari hujan lebat,
Maru jalbat dekat seminggu kemudian dekat dah naik hok pucuk hok petok hok metok bunga tika tu kambing hok basah bolorang dekat ni makan juga akhir sekalinya yaqtulu habatan akhir sekali mampu keknya tak tali nak nyau bila rupuk kenyam tu air pun isak degok rupuk gagu akhir sekali ada kambing mampu kerana air minum banyak doh kerana rupuk makan banyak doh. Tetapi illa atlatal qadar. Tapi ada juga dalam ramai-ramai kambing ni hok bahasa kambing makan hok cari-cari pucuk-pucuk je bila kenyam molek imtaddat khafilata istaqrat ain asy-syamsi. Bila dia kenyam molek perut dia bersayap dia pun tidur ada ala ketari lepas tu bahasa nak kecing lalu bahasa nak berok lalu jadi dia kecing dia berok lepas tu pada kecing berok makan pula pasnya dia belunyu pula jemur tari lepas tu kecing berok pula hok lagu ni boleh kira sikit. Artinya sebagaimana kambing yang ada mampu-mampu ke diri kih makan rupuk setelah kebuluran kecuali kambing yang pasal cerdik sikit pasal kenyai dia berhenti dia jemur panas lepas tu bila acur molek makan dalam perut gak jadi air kecing jadi tahi lepas tu bila berasa perut kepes dia makan pula hampir tu juga orang kadang-kadang bila lama sangat duduk dalam miskin duduk dah susah bila bar mari piti banyak depan orang buka kontrak 2 juta lepas tu nak boleh 2 juta, botang juga, nyebeng juga, botang juga. Akhir sekali nyulu mampu gulung 3 batakih botang banyak. Buat banyak orang tak ada masuk neraka lagi atas dunia ni pukul 3 batang dah. Kenapa botang banyak doa? Dia tak terbayar akhir sekalinya umuh pun bergadah. Tapuk tanah tapuk umuh tu bergadah juga. Dia biar akhir sekali pulang polis pasti kalau balik menyadak mula kapal. Tu tak ada neraka lagi atas dunia ni pun nyulu. Nah, kecuali orang-orang tertentu ia makna kalau menego lalu haram cara apa menego ke cara halal ni orang lagu ni ibarat kambing yang berasa kenyang sikit dia berhenti dulu jemur panas kecing dulu berok dulu berasa kepeh pula buat pula wa inna hadzal mala khudratun hilwatun nabi kata harta ni aku nak royak kamu harta dunia ni pitih mah ni kalau ibarat benda benda hijau ni sedap mata mana hulwatun kalau ibarat benda tak lidah kat benda manis dari segi pandangan mata hijau sedap mata dari segi kicap tak lidah manis harta ni faman akhadahu bihaqqi wa wada'u bihaqqi fa ni'mal ma'un oleh itu mana-mana orang cari harta mengikut saluran yang betul dan bila boleh harta pun dia guna mengikut saluran yang betul mengikut saluran yang betul maka harta lagu ni merupakan sebenar-benar bantuan untuk dia cari ikut saluran yang halal dan bila boleh bila piti kita boleh kita pun kita guna piti ikut cara halal maka harta lagu ni benar-benar merupakan pembantu bagimu wa man akhadahu bighairi haqqih mana-mana orang cari harta bukan yang hak cari hak lah masuk pun bukan masuk dengan cara halal Allah tubik pun tubik dengan cara tak halal juga kana kalladhi ya'kulu wa la yashba orang ni serupa lah orang kena penyakit makan tak utiknya hak bahasa ada sini penyakit makan pun tak kenyang makan minum buti-buti jeluak tapi perut dia dapat juga ada sini penyakit lagu tu penyakit lagu ni orang panggil penyakit ni tak kalau tengok pada makan dia tak mati dia ni tapi dah kena penyakit hak orang panggil penyakit tak kenyang makan juga minum juga jeluak pun makan pula kerana penyakit dia dah bahasa penyakit tak kenyang bahasa penyakit tak idah daga ketika tu jadi gapo orang ni jadi gapo dia sudah orang lagu ni tengok makan dekat tu pun segar tapi duk selepon di hospital kamu kenapa bahasa kena dia ni penyakit tak uti kenyang penyakit tak uti ilah daga wa yakuna syahidan alayhi yaumil qiyamah dan harta lagu ni akan jadi saksi lawan dia pula akhirat pula bukan saksi tolong dia saksi lawan dia balik panggapo jadi aku mari ke dunia ni bukan nak ajarmu ni kaya sekat dunia kalau nak ajar kaya sekat dunia aku boleh orang lalu ni tapi aku nak ajar ni supaya kaya di dunia kaya dalam kubur kaya di akhirat kalau kaya di dunia kita berasa segar dalam kubur pun kena segar katik di akhirat tu kena segar katik nak suruh segar jauh dunia pakai akhirat tak boleh pergi ikut lain padamu turut nasihat aku itu Nabi kata sorry وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أخشى الفقر عليكم
walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum muttafaqun 'alaih. Nabi kata, aku tidak using sedia abuk pada umat aku ni apa. Umat aku ni aku tidak using, bimbang takut umat aku ni miskin. Aku tak ada pelitah lah kepala aku ni, umat aku ni belah mana sesok ni miskin ni. Kena bayar zakat lagi, kena pergi Mekah lagi, kena pergi derma lagi. Miskin boleh umat aku. Nabi kata dah, aku tak ada using sikit abuk, aku tak ada bimbang umat aku ni miskin. Apa yang aku bimbangnya, takut Allah Ta'ala buka dunia ni padamu sebagaimana Tuhan buka dah dunia ni pada orang umat belum pada aku. Akhir sekali orang tu berebut dunia, akhirnya membubuk ke dunia sebagaimana orang tu berebut, akhirnya sebagaimana orang jamin hari tu punah jana, pun punah jana juga. Bukan punah jana letak kita ada fikir ekonomi tak stabil, tak ekonomi stabil. Bila ekonomi banyak dah punah jana hati ni, sebagaimana punah jana umat jamin hari tu. Boleh jadi kita tak faham punah jana warna dah ekonomi kita kukuh. Kukuh ni kira mana? Kukuh ni kira lagu mana? Kukuh mengikut Islam ni artinya ekonomi ni boleh tolong kita jauh di dunia sampai ke akhirat. Kalau ekonomi kita ni boleh tolong kat dunia aja, kerana ekonomi jenis haram belaka, maka dalam kubur di akhirat lagu mana? Jadi dalam kubur di akhirat harta tu juga akan mulia jadi berluku sampai pada kita. Dan bila kita baca hadis-hadis mengenai dengan harta haram, harta gapo, harta tak bayar hutang orang, harta riba, harta tak beri zakat, harta gapo ni, harta tu lah akan jadi dapat stereko. Akan jadi stereko dia lerak muka kita. Jauh daripada muka sampai ke belakang, pah perut, pah kaki, duk stereko tubuh kita. Jadi kalau hok stereko bobok panas tu kita meletup dah, ini kepala sengalah kata kita nak pula dengan harta-harta begitu. Maka kukuh lagu ni orang tak panggil kukuh. Hok lagu ni orang panggil kokeh ke berapa tak tahulah. Bukan kukuh dak jadi mula lain. Faham boleh? Hok kukuh istilah orang Eropah lain. Kukuh istilah Islam lain. Sallallahu alaihi wasallam. Patu nak ayat sepas sekali lah. Hari ni ada dah orang bui kat derma anak yatim ni. Jadi kalau kita nak beri mulai daripada sekarang, kita boleh dah pungut harta anak yatim. Apa ni derma anak yatim, dan tahun bulan puasa tahun lepas kita boleh pungut 3,000 lebih. 3,000 ringgit lebih kita boleh pungut, dan kita telah beli. Amo tengok dalam peti saat ni ya. Adalah baki hak tahun lepas dalam 2-3-4 riyal kita ada mau beli lewat sikit. Dia boleh tak ada beli kari. Lepas tu lah kita beli semua. Banyak mana peti hak mari tu beli belakang dan kita bagi. Alhamdulillah tahun lepas kita boleh beli kain yang bermutu katakan sikit. Tidak kain kau murah, kain kau mahal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.